Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua rakan-rakan FB Jakim? Terima kasih kerana sudi dan juga berkesempatan untuk mengikuti segmen Tanya Jakim edisi 26 hari bulan Januari tahun 2021. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung bulan Januari. Masa begitu berlalu, namun kita teruskan istiqamah dalam usaha ikhtiar kita. Setiap apa yang kita lakukan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa memohon doa bagi mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segmen Tanya Jakim pada kali ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang mungkin tak terduga kenapa topik ini dipilih, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Bersama dengan saya tetamu undangan kami pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Ansarullah bin Hashim. Nampak janggut tu macam orang tua tapi orang muda lagi ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Ansarullah merupakan pengarah bahagian penyelarasan, penguatkuasaan dan pendakwaan syariah Jakim. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita tentang tajuk kesetiaan kepada raja dan negara, saya mohon jasa baiklah rakan-rakan yang sedang menyaksikan FB ni. Ramai dah ke? Kita tengok dah berapa ramai yang sedang mengikuti. InsyaAllah mohon tolong share, mohon wawarkan kepada rakan-rakan kita. Sudah hampir 50 orang lebih. Tolong tekan butang share saja. Itu aja nak minta tolong, bukan tak minta tolong lagi. Mudah-mudahan sekali klik butang share tu, tuan-tuan dan puan-puan dapat pahala berganda insya-Allah. Apa penting tajuknya? Tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, kesetiaan kepada raja dan negara. Ia adalah merupakan salah satu daripada 5 rukun negara. Ada 5 ke ada 6 ya rukun negara? 5. Tuan-tuan ingat tak? Rakan-rakan ingat tak apa dia itu rukun negara? Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, apa ya? Saya tak ingat. Tuan-tuan dan puan-puan tolong share. Kalau yang ingat yang kelima, tolong tulis di ruangan komen ini. Yang kelima, rukun negara apa dia? Okey. Baik, Ustaz Ansarullah, kesetiaan kepada raja dan negara dijadikan sebagai salah satu rukun negara. Pada pandangan Ustaz, kenapa kerajaan pada ketika itu 31 Ogos 1970 menetapkan rukun negara dan kesetiaan kepada raja dan negara itu dijadikan salah satu daripada rukun negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakaria. Mudah cara kita pagi ni. Saya rukun nikah ingat. Rukun negara 5. Berapa kali dah nikah? Pasal tanya bab nikah tu, kita tanya juga berapa kali dah nikah. Kadang-kadang imam juru nikah kan. Pengantin hafal rukun nikah. Dia tanya rukun negara. Ya Allah. Itu yang keluar masjid negara, band negara, semua negara keluar. Okey, kenapa kesetiaan raja negara dimasukkan seluar rukun negara? Sebenarnya Ustaz Zakaria dan sidang penonton dengar ya, mengambil kira negara kita Malaysia ni sebuah negara majmuk. Negara berbilang kaum, maka peranan raja dalam konteks negara kita Malaysia adalah satu medium untuk memperkukuhkan perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum ni, berbeza agama, kaum dan pahaman-pahaman politik, maka raja sebagai tonggak. Jadi bila ketaatan kesetiaan pada raja ini, insya-Allah dia sebagai menjadi panduan hidup rakyat untuk mendokong perlembagaan negara yang perlu ada. Kalau sebuah negara tidak ada perlembagaan, negara akan goyang, negara akan
ke hulu ke hilir. Ya. Tapi adanya rukun negara dalam perlembagaan negara ini panduan rakyat, ya, sebagai dan juga sebagai tunjang keamanan, keharmonian dalam negara, dan juga untuk menjadikan negara kita Indonesia terus maju dan negara berdaulat Ya. di persada antarabangsa saya. Ya, itu dia pentingnya rukun negara ya. Kadang-kadang dulu kita sekolah rendah ya Ustaz kan, setiap hari ada perhimpunan itu kita pun bacalah ikrar antara rukun negara kita sebut, kita hafaz kan, tapi kita tak mendalami dan kadang-kadang kita tak memahami kenapa 5 prinsip ataupun 5 rukun ditetapkan sebagai rukun negara. Inilah menjadi tunjang kehidupan keharmonian, rahsia kenapa kita walaupun hidup dalam pelbagai kaum, agama, bangsa, kita masih lagi dapat mempertahankan kerukunan tersebut. Antaranya adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi apakah yang dimaksudkan kesetiaan itu kepada raja dan negara? Kalau bab nikah, bila sebut Ustaz bab nikah ni mesti setia antara suami dan isteri, tak boleh berlaku curang. Tapi kepada raja dan negara ni apa maksud dia Ustaz? Oh, begini Ustaz Zakaria ya. Maksud tumpah setia ataupun kesetiaan kita pada raja dan negara ini, setiap rakyat kita sepatutnya menumpukan sepenuhnya taat setia yang tidak berbelah bagi, jujur, ikhlas kepada Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, ataupun kalau negeri-negeri ada sultannya, ada rajanya, ada yang di-Pertuan Besarnya. Jadi maksud dia supaya rakyat daripada pelbagai kaum ni akan menjadi suatu bangsa yang bersatu padu, yang betul-betul, yang benar-benar sayang dan cinta kepada negara dan tanah air. Umpamanya kalau Ustaz Ya pergi London lah kan, Ustaz Ya nampak bendera Malaysia, rasa macam mana? Bangga. Oh, bangga. Bangga kita tahu tu. Lepas tu jumpa orang Melayu kan, weh, Malaysia lah. Tapi lagi bangga Ustaz, jumpa Mak Saleh, dia kata I love Malaysia. Bukan I love you. Malaysia bagus. Malaysia bagus. Sama juga kita pergi Mekah. Malaysia bagus. Jadi maksud dia, bila ini negara bayar. Ya. Bila sebut Malaysia negara, itu sebabnya kesetiaan kepada raja negara ini untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara, demi kemajuan dan keamanan negara. Bayangkan kalau orang tak sayang kat negara dia, dia sebut Malaysia benci, tak, kita rasa seronok. Macam saya sebut tadi, kalau kita pergi luar negara tengok nampak bendera Malaysia ni, kita rasa masya-Allah, tabarakallah. Ataupun contoh dalam sukan SEA ke sukan Olimpik, kita dapat nombor 1. Biasanya dia pasang lagu Negaraku. Jangan nyanyi baik, semua kena berdiri ya. Itu kan. Nampak itu. Tak masa sekolah rendah ni tu. Cikgu pesan, saya keluar dengan negaraku. Nyamuk pun tak boleh sampai. Menunjukkan kesetiaan kita dengan lagu negaraku ke negara ke cintaan kita kepada raja dan negara, juga untuk mempertahankan negara kita dari sebarang ancaman musuh ataupun kuasa-kuasa luar. Itu sebabnya kita nak lahirkan orang yang betul-betul taat kepada raja dan negara. Dan sebab apa? Raja tonggak bagi sesebuah negara. Dan raja tak pernah hentak membawa rakyat kepada sesuatu yang tak baik. Itu sebabnya tonggak. Itu sebabnya penting kita masukkan dalam rukun negara tadi, kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi adakah konsep keluarkan oleh pemerintah kita, yakni kalau di dalam konteks negara kita ini Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Okey. Dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia kata apa? Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dan juga
pemerintahan di kalangan kamu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran satu perlembagaan dustur perlembagaan kita yang wajib kita taati, yang wajib kita patuhi. Makna dia bila Allah sebut begini, Allah selarikan dengan taat Allah, taat Rasulullah dan juga pemerintahan di kalangan kamu. Tapi jangan lupa Allah menyebut, Allah tidak kata ya ayuhan nas. Allah tak kata ya ayuhal muslimun. Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Makna dia betapa pentingnya sehingga kan dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Ini hebat ni. Ya, mentaati pemerintah termasuk di ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan kita bisa dengar hubul watan minal iman. Ya, kasihkan negara, sayang cinta kepada negara ini juga merupakan satu daripada ciri-ciri orang-orang beriman. Jadi kalau soalan tadi, apakah taat kepada pemerintah termasuk yang katakan raja berperlembagaan, apakah selari dengan tuntutan agama? Jawapannya jelas, memang selari dan tuntutan agama. Tak boleh tidak untuk manusia-manusia ataupun kita kaitkan dengan negara kita Malaysia ini mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Diizinkan oleh syarak. Tapi kalau dah macam menyuruh satu perkara yang mungkar, itu tak boleh lah. Macam SOP tak? SOP ni sebenarnya sesuatu yang perlu kita ikut untuk memudahkan perjalanan, memudahkan cara. Kalau tak ada, kalau orang langgar SOP, contoh kan, suruh pakai mask, tak pakai mask. Lagi berkumpul ramai-ramai. Penyebaran penyakit itu amat mudah berlaku. Jadi kenapa nak lawan SOP? Saya tak pernah dengar lagi Ustaz Zakaria orang ni pasal mati ni pakai SOP mati. Tenang tekat ni lah. Sebab kematian memakai SOP. Jadi tidak benar. Jadi saya teringat ada orang menulis mengikut SOP ini salah satu daripada selari dengan zikrullah. Macam kita berzikir dengan Allah. Jadi menggunakan mematuhi SOP juga salah satu daripada pendekatan kita untuk beragama. Kalau seandainya kita tidak disuruh pakai, cuba kita bayangkan, mudah sangat penyebaran penyakit. Kita nak mencegah daripada tersebarnya penyakit. Penjarakan, pakai mask, basuh tangan. Tak basuh tangan ini memang betul kalau kita nak berwuduk umpamanya saya. Disunahkan kita basuh tangan. Nampak? Islam dah ajar lama dah benda-benda macam ni. Maka sebab itu saya setuju kalau orang kata SOP ni selari dengan kehendak agama, nak betul. Jadi dia sebahagian daripada peraturan ataupun arahan yang diberikan itu adalah sebahagian daripada mentaati arahan pemerintah. Tapi Ustaz, setakat manakah arahan kepada pemerintah, arahan kepada ulil amri ini perlu kita tumpahkan, perlu kita berikan? Adakah arahan Allah SWT supaya taat kepada ulil amri ini secara mutlak ataupun berpandukan kepada syarat-syarat yang tertentu? Okey. Kalau disebut tadi awal saya sudah menyebut bahawa tidak boleh kita taat dalam perkara kemungkaran, dalam perkara kemaksiatan. Apa-apa saja yang diperintahkan kita untuk kita lakukan, selain namanya kemungkaran dan kemaksiatan, wajib kita taat walaupun kita tak suka. Kan, kita tak suka SOP, kita tak suka ni lemas lah ni, rimah lah, tak boleh. Sebab dia bukan menyuruh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab tu dilarang. Taat makhluk ni dalam perkara maksiatan ni tak boleh. Jadi kalau soalan tadi, sejauh manakah ketaatan kita kepada raja atau pemerintah, selagi apa yang disuruh kita lakukan itu tidak syirik kepada Allah, tidak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, hukum dia wajib kita taat dan wajib kita patuh. Dan bukan saja.
Kan? Dia adakan SOP, dia adakan perintah darurat. Bukan saja. Sudah pasti dah berfikir untuk apa? Untuk melahirkan keselesaan kepada seluruh rakyat dan seluruh masyarakat. Itu sebab itu kalau disuruhnya marilah kita apa nama ni, setiap orang kalau untuk mencegah daripada berlakunya tersebaran COVID-19 ni, hendaklah semua orang pakai seluar pendek je. Kan? Sebab kuman takut kepada orang pakai seluar panjang. Tak boleh. Jangan solat. Jangan solat. Tak boleh. Kita boleh solat, cuma sekarang ni solat di rumah, kan? Nak solat, nak berjemaah dah tidak dalam keadaan darurat dalam keadaan begini, kan? Hanya dibenarkan 5 orang je. Tak apalah, kita mengambil pendekatan kita solat berjemaah di rumah. Memang siapa pun rindu saya. Tak ada siapa. Tanya orang, kau tak rindu ke masjid? Ya Allah, rindunya. Tambah-tambah orang yang selalu ke Mekah, ke Madinah, terlalu rindu ke Kaabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Rindu sangat-sangat. Tapi kalau keadaan bukan kita minta. Ada orang minta, ya Allah datanglah COVID-19. Tidak. Tapi sudah berlaku, maka diadakan peraturan-peraturan, maka kita kena taat apabila pemerintah sudah mengeluarkan arahan, selagi tidak bercanggah dengan agama, selagi tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena patuh. Ya, kadang-kadang arahan yang dikeluarkan oleh ulil amri, oleh pemerintah itu tidak semua memenuhi kehendak rakyat kita. Kadang-kadang yang apa yang dibuat tu ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep taat kepada ulil amri itu, adakah taat pada perkara-perkara yang kena dengan jiwa kita saja, yang tak kena dengan jiwa kita bantah? Boleh ke macam tu, Ustaz? Tak boleh. Sebab saya ulang balik tadi. Apabila sesuatu keputusan sudah dibuat ataupun arahan telah dikeluarkan, tak sesuai dengan jiwa kita, kita tidak boleh bantah, kita tak boleh memberontak. Sebab tujuannya untuk keselamatan ammah, keseluruhannya. Contohnya, semua orang dikehendaki minum Milo. Tak boleh, saya Nescafe. Kan? Kita berkat diam je lah. Minum air suam. Itu maksudnya. Jangan lawan. Tak boleh, kita tak boleh minum air Milo, kita nak air Nescafe. Tak minum. Dia selagi dia suruh minum, bukan kata dia diharamkan. Tidak. Itu maksud dia. Tak sesuai kita, tak apalah. Kan? Macam contoh kita dibenarkan, ini tentang sensitif pula ya. Kahwin 4. Kan? Tak sensitif Ustaz. Betul ya. Tapi mungkin Ustaz ya tak berminat, tak ada masalah. Jangan bantah. Kan? Itu dibenarkan. Agamalah. Bila sesuatu yang kita tak suka, apalah kita berdiam diri dia. Yang penting kita taat. Jangan menafikan benda yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara objektifnya Ustaz, kenapa Islam meletakkan tuntutan supaya wajib kita mentaati suatu keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, sama ada kita suka ataupun kita tidak suka? Kenapa Islam meletakkan itu wajib selama mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak? Apa faedahnya, apa hikmahnya kewajipan supaya kita taat kepada keputusan yang dibuat oleh pemimpin pemerintah ini walaupun kita tak suka? Dia begini, sesuatu yang telah diperintahkan, telah diputuskan bukan kehendak pribadi, tapi dia merupakan masalah dan keputusan syura dan masalah ammah, keseluruhan untuk rakyat. Ya. Kalau katalah raja dia kata duduk di istana tak apa dah. Tapi memikirkan sekarang ni masalah keselamatan. Memikirkan masalah seluruh rakyat ni. Jadi sebab itu Islam mementingkan keutamaan, sebab dia tonggak bagi sesebuah negara. Kalau dia tak buat keputusan, biarkan, teruk kita. Kan? Masyarakat kucak kacir. Maka sebab itu setelah disyurakan, setelah dipikirkan, setelah dimesyuaratkan, tubuh jawatankuasa, fikirkan semasa-masanya dan puas orang tu mikir, kita kena ikutlah. Jangan kita lawan. Tak puas hati lawan, tak puas hati lawan, tak puas hati lawan. Tak boleh, kecuali yang saya sebut tadi, kalau yang kita lawan itu
sesuatu yang betul-betul bercanggah dengan agama, itu memang kita tak setuju. Itu betul. Ya. Tapi kalau untuk masalah ammah, untuk keseluruhannya, maka kita kena Ya, patuh. terima kasih banyak Ustaz ya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menyaksikan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Abdullah. Terima kasih Nur Azami Alias. Terima kasih Datuk Abdul Aziz Cik Yaakob. Juga sedang menyaksikan bersama dengan kita ni mantan pegawai agama Istana Negara Ihsan Husni, Luqman bin Muhammad, Roslan Ibrahim, Syahrom Zamri. Terima kasih yang rakan-rakan FB yang menyaksikan. Kalau ada cadangan ataupun soalan tambahan, bagi moderator je tanya kan, tak best lah soalan moderator ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis soalan di ruangan komen itu, insya-Allah kita tanya apa pandangan Ustaz Muhammad Ansarullah, tetamu jemputan kita. Kita masih lagi membincangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Merupakan satu perkara yang sangat penting bagi menjamin kelestarian ataupun keamanan, kemakmuran negara kita ini. Perkara-perkara 5 prinsip rukun negara itu yang diterapkan adalah merupakan suatu perkara yang amat wajar untuk kita patuhi. Selain daripada itu, ada tentang isu penderhakaan ataupun disebut sebagai buah dalam Islam ini. Apa itu buah, Azan? Okey. Kena faham betul ya. Tengok kau buah ni buah ke kan? Burah. Kena sebut betul-betul lah. Pelbagai pentafsiran ya. Umpama dia kata Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam pengarang kitab Kifatul Akhyar, dia kata buah ialah istilah syarak merujuk kepada segolongan umat Islam yang melawan dan yang menderhaka kepada ulul amri. Menderhaka kepada pemerintah, iaitu pemerintah yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Itu maksud buah. Kalau saya melihat pandangan kalau Ustaz Zakir kenal Tuan Haji Said Ibrahim, mantan mufti negeri Sabah tu dulu, banyak mengarang buku. Dia kata apa? Buah ni perbuatan sekumpulan atau segolongan umat Islam yang memberontak untuk menentang dan menderhaka kepada ulul amri yang betul-betul menjalankan mengikut kehendak agama. Bukan ulul amri yang tidak mengikut perintah agama, tidak menjaga solat umpama dia. Jadi tidak. Jadi dia melakukan itu, maksudnya buah. Ataupun orang yang menyimpang dan memberontak kepada pemimpin ataupun imam dengan keluar daripada kepatuhan dan enggan melakukan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan. Itu maksud buah. Dilawan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Pasal contoh dia arahan tu tidak bercanggah agama, dia lawan. Okey. Itu masuk pandangan setengah-setengah ulama tentang nubuah. Ada persoalan ni Ustaz daripada rakan FB kita, saudara Fahrul Halim ya. Dia tanya, adakah membincang ataupun membahaskan titah sultan itu disamakan dengan tidak taat kepada sultan? Pernah tak sahabat-sahabat Rasulullah pernah berbeza pandangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu? Ada tak Ustaz, maksudnya sesuatu keputusan yang dibuat oleh Nabi, para sahabat menentang ataupun membantah keputusan yang dibuat oleh Nabi itu? Okey, soal tadi membincangkan apa titah perintah kepada tuanku, apakah itu satu kesalahan? Dia sebenarnya itu kita buka secara umum, membincangkan untuk sesuatu perkara yang baik. Ya. Kan? Okey. Apakah di zaman Nabi, contoh yang paling mudah ketika isu persenyawaan pokok. Kan? Nabi kata bila sahabat mencadangkan, Nabi kata maksud dia Nabi tak tahu. Tapi oleh kerana Nabi boleh menerima pandangan-pandangan yang sekiranya bertepatan dengan kehendak semasa. Boleh. Macam isu tu lah, isu apa ni, persenyawaan pokok kan. Nabi tak tahu benda tu. Bila sahabat minta, sahabat kemukakan, maka Nabi terima. Macam perang Khandaq juga. Kerana Salman Al-Farisi mengeluarkan idea untuk menggali di sekeliling ni kubur ni, maka Nabi terima.
Walaupun pandangan awal tidak, tapi bila diberikan pandangan, boleh. Maksud dia bukan saja reject, tapi ada boleh untuk dibincangkan. Okey, maksudnya ialah sebelum sesuatu proses itu, suatu keputusan itu dibuat, sudah pasti Nabi SAW membuka ruang dan peluang kepada para sahabat untuk memberi pandangan. Artinya tidak semua apa yang Nabi berikan itu adalah berdasarkan kepada pandangan peribadinya sendiri. Sebelum satu Nabi SAW nak buat satu keputusan, Nabi bagi pandangan sahabat. Ada sahabat yang memberi cadangan A, ada sahabat yang memberi pandangan B. Akhirnya ulil amri, yakni pemerintahlah yang akan sebagai kata putus. Jadi apabila kata putus itu sudah pasti melalui proses prinsip-prinsip syura atas pertimbangan baik buruknya, maka keputusan yang dibuat ketika itu maka hukumnya adalah wajib untuk kita patuh dan kita taat. Kita patuh dan kita taat. Walaupun Ustaz sebut tadi, kadang-kadang kita tak suka keputusan yang telah dibuat. Tetapi sekarang keputusan itu, saya ulang, berlaku prinsip-prinsip syura atas pertimbangan pandangan pihak pakar, datang pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak, bukan keputusan pemerintah seorang. Maka apabila sudah berlaku proses itu, maka keputusan itu wajib kita patuh, wajib kita dengar dan taat, walaupun kita tak suka. Itu betul Ustaz ya? Seperti yang dikatakan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung ni, ada dalam minit 2 lagi Ustaz ya. Jadi apa nasihat Ustaz? Apa pandangan Ustaz dalam negara kita secara langsungnya bagai kita sekarang ni berada dalam pengisytiharan proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita juga masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan pelbagai SOP, nak keluar makan di luar tak boleh, nak bekerja secara 100% di pejabat tak boleh, nak merentas negeri daerah pun ada sekatan yang sukar. Jadi setiap keputusan ni kadang-kadang dia membawa kepada kesukaran. Ia membawa kepada kesukaran. Tetapi fiqh kata, hukum kata kita menolak darul mafasid aula min jalbul masalih. Itu mungkin sebelum kita tamatkan sini, Ustaz boleh huraikan sikit. Okey, sekarang kita berhadapan dengan pandemik ataupun isu COVID-19 ini. Ia ni bukan suatu isu yang kecil. Ia isu besar sebab isu ni melibatkan nyawa manusia. Nyawa penting dalam kehidupan. Kalau tak ada nyawa, macam mana kita nak sembang pagi ni? Tiba-tiba Pak Ayah tak ada nyawa, begitu kan? Tak boleh nak sembang kan? Mesti ada nyawa, walaupun nyawa-nyawa ikan. Disebut nyawa-nyawa ikan. Jadi sebab bila penting menjaga nyawa ini, maka terbitlah dalam maqasid syar'i salah satu dia hibzul nafs, menjaga nyawa. Jadi isu COVID-19 dia juga merupakan suatu menjaga nyawa ini termasuk dalam maqasid syar'i. Maka sebab tu menjadi kewajipan kita. Jadi kewajipan kita untuk menjaga nyawa dalam menangani isu COVID-19 ini sebab dia mudah tersebar dengan cepat dan kuman yang begitu halus. Maka sebab itulah bagaimana untuk memutuskan rangkaian ini, seperti mana yang Ustaz Zakaria sebut tadi, setelah dibincangkan secara syura, fikir semasak-masak ni, minta pandangan pakar ni, minta pandangan bagaimana nak buat, akhirnya negara kita mengambil keputusan untuk mengadakan pendekatan darurat. Kebuah Dili Sri Paduka Baginda Tuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan, ekonomi dan ketentraman awam sedang berlaku dalam negara kita. Maka sebablah tindakan ini diambil bersesuaian dengan Perlembagaan Persekutuan Pasal 1 perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu dia diambil. Kalau orang tanya, apakah pendekatan ini satu yang bercanggah? Maka dia sebenarnya kembali kepada tadi, kenapa kita nak buat ini? Sebab apabila negara nyawa terancam, nyawa terancam seluruh, dan setakat hari ini kita dah meninggal 689 Malaysia. Nyawa meningkat saya
Ya. makin meningkat kan. Jadi kita tak bincang secara global dunia ini bagian Malaysia. Jadi maka sebab itulah untuk mengawal itu kita patut bersama-sama. Dan bersama-sama bukannya kita mempelekeh, bukan kita menghentam sebab keputusan untuk mengadakan darurat ini setelah dipikirkan semasa-masanya demi untuk menjaga nyawa dan keselamatan negara. Bayangkan kalau kita tak jaga, apa kan jadi? Seluruh ramai yang meninggal, warga emasnya, kanak-kanaknya. Maka sebab itulah kita buat darurat, dan dia fokus utama ni ialah untuk supaya isu COVID-19 ni ditangani dengan cara yang terbaik. Dan kita biasa dengar Allah Subhanahu Wa Taala menyebut banyak dalam ayat suci Al-Quran, di antaranya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sesekali kamu mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Maka sebab itu apa juga keadaan yang berlaku pada hari ini tujuan dia untuk rakyat dalam keadaan selamat, rangkaian COVID-19 ni dapat diputuskan, ekonomi akan pulih, sistem pembelajaran pendidikan dapat berjalan seperti biasa. Cuba bayang hari ini anak-anak terpaksa belajar di rumah. Kadang-kadang orang susah, handphone satu, anak 5, maklumlah nak ramai soalan kan. Jadi macam mana nak berjalan? Kadang-kadang berebut kan. Itulah. Nak pula mak bekerja, ayah bekerja, anak di rumah macam mana? Jadi sebab itulah kita pentingkan sangat kita mengadakan darurat supaya rangkaian COVID-19 segera diputuskan, dan insya-Allah kita ke negara kembali pulih, dan perindu-perindu masjid, imarah masjid akan dapat berjalan seperti biasa. InsyaAllah saya. InsyaAllah sama-sama kita aminkan doa dan harapan oleh Ustaz Muhammad Ansarullah Hashim. Doa kita juga bersama bagi memastikan keadaan, keamanan, kemakmuran, kestabilan negara kita kembali pulih seperti sedia kala, dan kehidupan kita seperti sedia kala, bahkan bertambah baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan kita sebagai umat Islam sudah pasti meyakini sesuatu kesukaran itu pasti akan ada kemudahan di akhirnya. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Ansarullah, tetamu jemputan Tanya Jakim pada pagi ini, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menyertai secara live di FB Jakim. Jangan lupa like dan share media sosial Jakim bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai hal ehwal